Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Serangan udara Israel di kemah pelarian Palestin di dalam Hospital Al-Aqsa di Al-Balah mengorbankan 3 orang dan mencederakan 40 yang lain. Tentera Zionis telah dilaporkan menyerang pejuang dari pusat komando di dalam kawasan tersebut. Mereka menuduh Hamas menggunakan kemudahan awam seperti hospital untuk tujuan ketenteraan, namun Hamas menafikan tuduhan itu. Serangan tersebut ditujukan kepada Hezbollah yang juga menyokong Iran. Pegawai Palestin dan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB berkata tiada kawasan selamat di bumi Gaza. PBB turut menyuarakan kebimbangan tentang kekurangan makanan, bahan bakar dan bekalan perubatan di Gaza Utara. Dalam pada itu, mayat Komander Tentera Iran Abbas Nilforushan yang terbunuh dalam serangan udara Israel bersama pemimpin Hezbollah akan diterbangkan ke Iraq. Menurut pegawai Iraq, upacara pengubian rasmi akan diadakan Isnin depan. Upacara tersebut akan diadakan di Bandar Karbala dan jenazah beliau kemudiannya akan dipindahkan ke Bandar Mashhad. Kor Pengawal Revolusi Islam IRGC berkata mayatnya telah ditemukan dari lokasi serangan Israel pada 27 September di pinggir selatan Beirut. Bagaimanapun, Iran telah melancarkan serangan balas ke arah Israel pada 1 Oktober lalu. Serangan ini juga merupakan respons terhadap pembunuhan ketua politik Hamas Ismail Haniyeh Julai lepas. Lagi kekejaman Israel, angka korban akibat serangan rejim Zionis di daerah Zarqa, utara Lubnan pada Isnin meningkat kepada 21 orang. Kawasan sasaran sebuah perkampungan majoriti Kristian itu jauh dari kubu Hizbullah. Pihak terlibat melakukan ujian DNA untuk kenal pasti mangsa yang terkorban. Pasukan Palang Merah Lubnan berkata usaha sedang dijalankan untuk mencari mangsa yang terselamat di bawah runtuhan. Terdahulu, pada Sabtu, Kementerian Kesihatan Lubnan melaporkan 2 maut dan 4 cedera susulan serangan Israel di Deir Bila, kira-kira 15 km dari Bandar Batrun. Kekejaman Zionis di negara itu telah mengorbankan lebih 1,300 nyawa. Kementerian Pertahanan Taiwan telah mengeluarkan video latihan tentera pada Isnin. Perkara itu dibuat selepas tentera China melancarkan latihan perang baharu berhampiran pulau tersebut. Bagaimanapun, tentera China tidak memberitahu tarikh tamat latihan yang mencetuskan kecaman dari Taipei. Taiwan yang dianggap wilayah China sedang berjaga-jaga untuk latihan perang tambahan selepas ucapan Presiden Lai Ching-te minggu lalu. Ucapan tersebut dikecam Beijing selepas Lai menyatakan China tiada hak mewakili Taiwan walaupun menawarkan kerjasama. Menurut tentera China, latihan Joint SWAT 2024B berlangsung di Selat Taiwan dan kawasan sekitarnya. Sementara itu, pegawai Taiwan mengecam latihan tentera China di sekitar pulau itu. Ia selepas Beijing memaklumkan bahawa ia adalah amaran kepada tindakan pemisah oleh pasukan kemerdekaan Taiwan. Setiausaha Agung Majlis Keselamatan Nasional Taiwan dan Menteri Luar Joseph Yu berkata komuniti antarabangsa tidak akan bersetuju dengan tindakan China itu. Unit artileri Korea Utara yang berdekatan dengan sempadan Korea Selatan diarahkan bersedia melepaskan tembakan. Menurut televisyen negara KRT, arahan ini dikeluarkan berikutan ketegangan mengenai drone didakwa diterbangkan ke atas sempadan. Jurucakap Kementerian Pertahanan berkata Pyongyang melihat kemungkinan lebih banyak drone akan terbang ke atas ibu kota. Tentera Korea Utara telah diberitahu untuk bersedia menghadapi semua senario termasuk konflik. Pada 11 Oktober lalu, Korea Utara menuduh Korea Selatan menghantar drone ke Pyongyang yang dianggap sebagai pencerobohan. Sementara itu, beberapa aktivis di Korea Selatan menerbangkan paket bantuan ke utara dan menjatuhkan risalah yang mengkritik pemimpin Kim Jong-un. Korea Utara pula telah mengapungkan balon dengan sampah ke selatan sebagai tindak balas. Sekian Dunia 10 dari Sungai Kesegara, Palestin, Pasir Merdeka. Salam Malaysia Madani.